salam sejahtera. Selamat datang ke forum kita pada hari ini. Jadi sebelum saya memulakan perbincangan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga panel jemputan kita pada hari ini. Saya Nur Syahda binti Abdul Halim sebagai moderator pada hari ini dan saya Nur Hazira Edina binti Hafizan sebagai tetamu jemputan untuk sesi forum kita pada kali ini. jadi topik yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah tokoh sarjana yang terdapat di Malaysia yang memberi pelbagai sumbangan. Jadi boleh saya tahu siapa tokoh yang akan Cik Hazirah bicarakan pada hari ini? Baiklah, tokoh yang saya pilih untuk dikupaskan pada hari ini ialah tokoh tersohor dalam negara kita iaitu Zak Ba. Zak Ba atau dikenali sebagai Tan Sri Dr. Zainal Abidin bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895. Beliau dilahirkan di Kampung Kedas, Jempol Batu Kikir, Negeri Sembilan, Darul Makmur. Pada 1907, beliau bersekolah di Sekolah Melayu Tinggi, kemudian ke Institut Paul Seremban sehingga lulus Senior Cambridge. Beliau juga pernah bekerja sebagai guru bahasa Melayu di English College, Johor Bahru. Beliau turut bekerja sebagai penterjemah pengarang berita radio dan penulis setiausaha UMNO. Beliau juga pensyarah bahasa Melayu di Universiti London dan merupakan ketua Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya, Singapura. Jadi pada episod kali ini agak sedikit istimewa kerana saya juga turut akan kupaskan tentang tokoh. Jadi untuk Cik Hazirah, dia memilih Zak Ba sebagai tokoh Ya, betul. yang ingin dikupas. Tapi bagi saya pula, saya memilih Asmah Haji Omar ataupun nama sebenar beliau Profesor Emeritus Datuk Dr. Haji Omar. Asmah Tidak, okey. Nama sebenar ataupun nama sebenar beliau iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar yang dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Jitra Kedah, Darul Aman. Jadi, beliau ni merupakan wanita Melayu Malaysia yang terawal yang memperoleh PhD. Selain itu, beliau juga merupakan wanita pertama yang memegang jawatan sebagai timbalan naib Chancellor. Selain itu, beliau juga merupakan wanita pertama yang memegang jawatan sebagai timbalan naib Chancellor University. Jadi pejuang bahasa dan ilmuwan yang melahirkan ribuan pelajar yang bertaburan di seluruh negara ini juga ialah penulis dan editor puluhan buku yang kesemuanya menjadi rujukan penting untuk pengembangan bahasa Melayu. Jadi Asmah merupakan individu di Malaysia yang paling lama memegang jawatan profesor. Jawatan ini merupakan jawatan yang paling tinggi di universiti dan mula dipegangnya sejak berusia 36 tahun hingga beliau bersara wajib pada umur 65 tahun. Okey, seterusnya bolehkah Jejak 1, 2, 3. Seterusnya bolehkah Cik Hazirah berkongsi tentang hasil karya daripada Zak Ba? Seperti yang kita tahu, Zak Ba merupakan seorang penulis, pengarang yang cukup hebat di mata dunia. Jadi, hasil karya yang telah beliau cuba untuk memartabatkan bahasa Melayu ialah Pelita Bahasa Melayu, Ilmu Mengarang Melayu dan Daftar Ejaan Melayu Jawi atau Rumi. Pada masa ini, ia menjadi sumber rujukan dalam penggunaan tata bahasa Melayu kita. Okey, jadi bagi Asmah Haji Omar pula, dari sudut pengkaryaan, tokoh ini merupakan seorang penulis yang prolifik. Jadi beliau telah menghasilkan puluhan buah buku yang berkaitan dengan bahasa dan juga linguistik. Bukunya yang kau turut antara bukunya teka-teka. Okey, buku yang pertama diterbitkan pada tahun 1964 dan sejak itu setiap tahun ada bukunya yang diterbitkan. Antara bukunya yang termuka termasuklah Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia, 1 perbandingan pola, Essays on Malaysia Linguistic, iaitu Nahu Melayu Mutakhir 1980
dan sebagainya. Jadi, seterusnya mari kita pergi kepada peranan. Jadi boleh saya tahu apakah peranan Zakba ni? Okey, umumnya Zakba memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan bahasa Melayu, terutamanya dalam usaha untuk mengangkat bahasa ini sebagai bahasa ilmu dan komunikasi moden. Jadi, terdapat beberapa peranan yang beliau telah ketengahkan untuk menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa yang unggul di mata dunia. Jadi, beliau telah membuat penyusunan tata bahasa dan pengembangan istilah yang dikenali sebagai penggubal tata bahasa Melayu yang sistematik. Beliau berusaha menyusun dan memperkemaskan kaedah penulisan dan penggunaan bahasa Melayu agar lebih teratur dan mudah difahami. Dalam karyanya Tata Bahasa Melayu 1938, Zakba memberi penekanan pada penggunaan yang betul dalam aspek gramatikal, ejaan dan struktur ayat. Ini menjadi asas penting dalam perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa standard. Zakba juga banyak memperkenalkan istilah-istilah baru untuk menggantikan kata-kata pinjaman yang tidak selaras dengan ciri bahasa Melayu. Pada masa yang sama, Zakba meningkatkan kualiti penulisan dalam bahasa Melayu. Sebagai penulis, Zakba menghasilkan banyak karya dalam bidang dari sastra, sejarah, politik hingga pendidikan. Dalam karyanya, beliau menekankan kepentingan penulisan yang jelas, tepat dan sesuai dengan budaya tempatan. Zakba juga banyak menulis tentang masalah penggunaan bahasa Melayu yang kotor akibat pengaruh bahasa asing dan beliau menggalakkan penggunaan bahasa yang lebih asli dan bersih. Pada masa yang sama, beliau turut mempromosikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Zakba berperanan besar dalam memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan di tanah Melayu. Pada ketika itu, bahasa Inggeris sering menjadi bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah. Dan Zakba berpendapat bahawa bahasa Melayu harus dimartabatkan sebagai bahasa utama dalam sistem pendidikan. Beliau menyokong penggunaan bahasa Melayu dalam pengejaran subjek-subjek ilmiah dan teknikal agar masyarakat Melayu dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Penggerak kesedaran identiti bahasa Melayu, Zakba menyedari bahawa bahasa adalah satu faktor penting dalam pembentukan identiti sesebuah bangsa. Beliau menganggap bahasa Melayu yang betul di kalangan masyarakat Melayu agar mereka tidak hilang jati diri dan identiti mereka dalam menghadapi pengaruh luar, terutamanya penjajahan barat pada ketika itu. Pemikiran Zakba dalam bahasa Melayu sangat berkait rapat dengan usaha beliau untuk memartabatkan bahasa Melayu dan memperbaiki kedudukan masyarakat Melayu pada masa itu. Itu saja daripada saya. Jadi selepas kita mendengar apa yang dikupaskan oleh Cik Hazirah, jelaslah bahawa Zakbar ini bukannya calang-calang orang yang biasa. Ya, betul. Tapi beliau memang sangat-sangat Luar biasa. ya, luar biasa dan memberi sumbangan yang besar di Malaysia ini. Jadi peranan sebagai ahli akademik dan sarjana bagi Asmah Haji Omar pula, beliau terkenal sebagai seorang ahli bahasa dan sarjana yang banyak memberi sumbangan dalam bidang linguistik dan kajian bahasa Melayu. Jadi beliau berperanan penting dalam mengkaji, memperkenalkan dan memartabatkan bahasa Melayu melalui kajian bahasa yang mendalam. Sebagai seorang ahli bahasa, beliau memperkenalkan pelbagai konsep baru yang memfokuskan kepada keunikan dan struktur bahasa Melayu serta penggunaannya dalam konteks sosial linguistik, terutama dalam hubungan antara bahasa dan masyarakat. Jadi, kita pergi kepada contoh pemikiran Asmah dalam bidang akademik. Jadi, menurut kajian linguistik, Asmah banyak menekankan konsep-konsep dalam linguistik yang merangkumi fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik dalam bahasa Melayu. Pemikirannya dalam kajian ini lebih menumpukan kepada struktur bahasa Melayu
yang berkembang dengan pesat dalam masyarakat moden. Jadi pengaruh sosial budaya, Asmah juga banyak memikirkan peranan bahasa sebagai alat yang menghubungkan masyarakat dengan identiti budaya mereka, terutamanya dalam konteks pluralisme budaya Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik dan latar belakang bahasa. Untuk pemikiran Asmah Haji Omar tentang bahasa dan identiti pula, beliau tidak hanya mengkaji bahasa secara teknikal, tetapi juga melihat bahasa sebagai cerminan identiti dan jati diri bangsa. Beliau melihat bahasa sebagai alat yang penting dalam memelihara dan memartabatkan budaya, nilai dan identiti Malaysia. Jadi pemikirannya tentang hubungan antara bahasa dan identiti ini memberi kesan yang besar dalam mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi apa pula pemikiran Za'bah dalam pelbagai konteks yang Cik Hazirah boleh kongsikan pada hari ini? Okey. Baiklah. Pemikiran Za'bah sangat berkait rapat dengan usaha beliau untuk memartabatkan bahasa Melayu dan memperbaiki kedudukan masyarakat Melayu. Jadi antara salah satu pemikiran Za'bah ialah bahasa sebagai alat pemerkasaan sesuatu bangsa. Za'bah percaya bahawa bahasa adalah cerminan jiwa sesebuah bangsa. Oleh itu, beliau memandang serius kedudukan bahasa Melayu dalam masyarakat Melayu. Menurutnya, bahasa adalah alat untuk memupuk pemikiran kritis dan memajukan tamadun. Dengan itu, beliau menegaskan bahawa untuk membangunkan bangsa, bahasa harus dipertahankan dan dimajukan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa sebagai simbol keaslian dan kemajuan. Za'bah sangat menentang penggunaan bahasa asing yang dianggap merosakkan identiti dan keaslian bahasa Melayu itu sendiri. Pemikiran ini jelas dalam pandangannya mengenai pentingnya memurnikan bahasa Melayu daripada pengaruh bahasa asing. Menurut beliau juga, pengaruh bahasa asing yang terlalu dominan pada masa penjajahan harus dibendung. Dan bahasa Melayu perlu diberi tempat yang lebih utama dalam pendidikan dan kehidupan seharian. Za'bah juga berpendapat bahawa kemajuan sesebuah bangsa boleh dicapai jika bahasa mereka dapat berkembang dan digunakan dalam semua lapangan ilmu dan teknologi. Baiklah, itu saja daripada saya. Okey, tambahan. Saya ada sedikit tambahan. Jadi terdapat juga contoh pemikiran Asmah Haji Omar ni dalam bidang identiti. Jadi beliau berfikir bahawa bahasa Melayu ni sebagai lambang identiti. Jadi Asmah ni berpendapat bahawa bahasa Melayu ni bukan sahaja merupakan alat komunikasi, tetapi juga simbol yang penting dalam membentuk identiti kebangsaan Malaysia. Jadi bahasa ini bukan hanya digunakan dalam kehidupan seharian, tetapi juga memainkan peranan yang besar dalam mempertahankan warisan budaya dan sejarah negara. Jadi beliau juga memberi perhatian yang besar kepada peranan bahasa dan sistem pendidikan negara. Asmah menekankan pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah kerana ia membantu membina jati diri nasional yang kukuh di kalangan generasi muda Malaysia. Tambahan pula, Asmah Haji Omar juga memberi sumbangan yang besar dalam dunia sastera Melayu, terutamanya dalam pembentukan teori-teori sastera dan kajian budaya. Beliau sering membincangkan bagaimana sastera Melayu dapat mencerminkan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Jadi dalam bidang ini, Asmah menekankan pentingnya menghubungkan karya sastera dengan konteks sosial dan sejarah. Izinkan saya mencelah untuk menukuk tambah tentang pemikiran Za'bah. Okey. Dalam pemikirannya, Za'bah menekankan bahawa pendidikan adalah jalan utama untuk mengubah nasib bangsa Melayu pada waktu itu. Beliau melihat bahawa tanpa pendidikan yang berkualiti, masyarakat Melayu akan terus tertinggal di belakang. Za'bah memperjuangkan supaya pendidikan dalam bahasa Melayu diperluaskan, terutama dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan sains dan teknologi.
Beliau menganggap pendidikan yang baik akan memberikan masyarakat Melayu alat untuk bersaing di dunia moden dan membebaskan mereka daripada belenggu penjajahan. Kesatuan bangsa melalui bahasa. Bukan. Okey. Pada masa yang sama, Zakbar berfikiran tentang kesatuan bangsa melalui bahasa. Zakbar juga berfikir bahawa bahasa Melayu boleh menjadi alat untuk menyatukan masyarakat Melayu di tanah Melayu yang pelbagai etnik dan budaya. Pada masa penjajahan, terdapat pelbagai bahasa tempatan dan bahasa asing yang digunakan oleh orang Melayu termasuk bahasa Inggeris, Cina dan Tamil. Zakbar berpendapat bahawa jika bahasa Melayu dimartabatkan, ia akan membantu mengukuhkan perpaduan bangsa Melayu yang hidup dalam pelbagai keadaan sosioekonomi dan budaya. Seterusnya, saya ingin menyentuh tentang sedikit sastera yang telah dikatakan oleh Cik Syadah. Cik Syadah. Okey. Zakbar juga mempunyai pemikiran yang dalam tentang sastera Melayu. Beliau percaya bahawa sastera bukan sahaja untuk hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan sosial kepada masyarakat. Dalam karya-karya sastera beliau sebelum ini, Zakbar sering menekankan isu sosial dan budaya yang perlu diberi perhatian oleh masyarakat. Beliau menegaskan bahawa sastera mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku masyarakat dan oleh itu ia harus digunakan untuk kebaikan masyarakat Melayu sehingga pada waktu kini. Saya juga ada sedikit tambahan tentang pemikiran dalam bidang sastra. Jadi Asmah Haji Omar ni banyak menulis dan mengkaji karya-karya sastra klasik, Melayu dan moden dengan memberikan perhatian khusus kepada cara sastra Melayu membentuk dan mencerminkan masyarakat. Beliau juga melihat sastra sebagai medium atau untuk mengkaji perasaan, pengalaman dan nilai-nilai masyarakat Melayu. Asmah juga memberikan perhatian terhadap perkembangan sastra selepas penjajahan yang memerlukan pendekatan baru dalam menilai karya-karya sastra sebagai refleksi kepada perubahan politik, sosial dan budaya di Malaysia. Okey, dalam era dalam era globalisasi, Asmah menyoroti pelbagai cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu, termasuk pengaruh bahasa asing seperti yang dikatakan oleh Cik Hazirah sebentar tadi, terutamanya bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian. Beliau sering menegaskan perlunya usaha berterusan untuk memperkukuh penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai sektor termasuk media, pendidikan dan perniagaan. Jadi, Asmah menekankan perlunya kesedaran tentang pentingnya bahasa Melayu dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin mendalam, walaupun bahasa Inggeris semakin dominan. Beliau menegaskan bahawa usaha memartabatkan bahasa Melayu tetap perlu diteruskan untuk memastikan ia tidak terpinggir dalam era moden. Dalam menghadapi pelbagai cabaran globalisasi ini, Asmah menekankan supaya masyarakat Melayu untuk mempelajari bahasa asing, tetapi pada masa yang sama bahasa Melayu harus diperkasakan dalam pendidikan dan komunikasi supaya ia tidak ditelan zaman. Jadi saya dapat simpulkan bahawa Asmah Haji Omar ni adalah seorang tokoh ilmuwan yang mempunyai pemikiran yang jauh ke hadapan dalam bidang linguistik, kesusasteraan dan juga identiti budaya. Pemikiran beliau bukan sahaja memperkayakan kajian akademik tetapi juga memberikan impak besar dalam pembinaan jati diri bangsa Melayu serta memartabatkan bahasa Melayu dalam pelbagai lapangan kehidupan. Keprihatinan beliau terhadap bahasa sebagai alat untuk membina masyarakat yang beridentiti untuk berbudaya tinggi menjadikan sumbangannya dalam dunia akademik dan sosial sangat bernilai. Jadi boleh saya dengar kesimpulan yang Cik Zahirah, maafkan saya. Jadi boleh saya dengar. Jadi bolehkah Cik Hazirah memberi sedikit kesimpulan tentang Zakbar? Zakbar bukan sahaja seorang ahli bahasa dan penulis.
tetapi juga seorang pemikir yang mendalam dalam pelbagai aspek kehidupan Melayu. Peranan dan pemikirannya dalam membangunkan bahasa Melayu menunjukkan bahawa beliau seorang tokoh yang sangat progresif dan berwawasan. Keazaman beliau untuk memperkasa bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan kebudayaan merupakan satu sumbangan yang amat penting bagi saya dan kepada bangsa Melayu, yang kesannya masih dirasai hingga hari ini. Dengan pemikiran dan sumbangannya, Zak Ba telah membantu membentuk jalan yang lebih jelas untuk kemajuan bahasa dan budaya Melayu dalam menghadapi cabaran zaman moden ini. Jadi dapat kita simpulkan kat sini bahawa kedua-dua tokoh ini mempunyai peranan dan tujuan yang sama, iaitu memartabatkan bahasa Melayu kita. Walaupun begitu, mereka mempunyai cara ataupun idea tersendiri untuk mereka memartabatkan lagi bahasa Melayu kita. Jadi sebagai seorang masyarakat Melayu yang bertanggungjawab, kita mestilah mengambil tahu tentang tokoh sastera ni. Hal ini kerana kita akan mendapat pelbagai kesan yang positif, bukan sahaja dalam konteks akademik tetapi juga dalam bentuk pandangan dan nilai individu serta masyarakat. Jadi bagi saya, antara contoh kesan positif yang kita dapat peroleh dengan kita mengetahui atau mengambil tahu tentang tokoh sastera adalah dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa dan budaya. Jadi dengan mengambil tahu tentang tokoh sastera, kita dapat membina penghargaan yang lebih tinggi terhadap bahasa dan budaya kita. Tokoh seperti Asmah Haji Omar yang saya sudah kupaskan sebentar tadi, yang memfokuskan kajian terhadap bahasa Melayu, menyedarkan kita akan pentingnya memartabatkan bahasa ibunda dalam konteks sosial dan pendidikan. Beliau juga menulis tentang peranan bahasa dan membentuk identiti bangsa yang mengajak kita lebih memahami betapa pentingnya bahasa sebagai warisan budaya. Okay, bagaimana pula dengan pendapat Cik Hazira tentang kesan yang boleh diperoleh? Pada pendapat saya, dengan mengkaji kehidupan dan pemikiran Zak Ba, iaitu tokoh yang saya telah kupaskan tadi, ia dapat memberi kesan kepada penghargaan terhadap bahasa dan budaya Melayu seperti Cik Syahadah cakapkan tadi. Zak Ba bukan sahaja memperjuangkan bahasa Melayu, tetapi juga menekankan pentingnya mempertahankan dan memperkembangkan bahasa itu sebagai simbol jati diri bangsa. Dengan mempelajari tokoh ini, kita akan lebih memahami betapa pentingnya untuk menjaga kesucian bahasa dan memperkayakan bahasa tersebut agar sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan akar budaya. Apa pendapat Cik Syahadah pula tentang Kesan yang lain maksudnya? kesan yang lain? Okay, jadi saya rasa dengan kita mengambil tahu tentang tokoh ni juga, kita dapat menjadikan mereka sebagai sumber inspirasi dan juga motivasi. Hal ini kerana kisah hidup dan perjuangan tokoh sastera ni seringkali penuh dengan cabaran dan ketabahan. Sebagai contoh, Asmah Haji Omar yang menunjukkan bagaimana beliau melalui pendidikan, pengorbanan dan juga dedikasi seseorang dapat mencapai kejayaan besar dalam bidang akademik dan sastera. Jadi karya-karya dan kehidupan mereka memberi inspirasi kepada generasi muda untuk mengejar impian mereka dalam bidang sastera, pendidikan atau apa jua disiplin yang mereka minati. Okey, sebelum kita mengakhiri perbincangan pada hari ini, saya ingin menutup dengan satu lagi isi sebagai tanda akhir, iaitu salah satu pemikiran Zak Ba yang penting ialah penggunaan bahasa sebagai alat pemersatu. Pada zaman penjajahan, bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa penyatuan bagi orang Melayu seperti yang saya cakapkan sebentar tadi. Jadi, dengan mendalami pemikiran Zak Ba, membantu kita memahami bagaimana bahasa boleh memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat yang berbilang bangsa. Ini memberi kesedaran bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi,
tetapi juga simbol dan identiti sesuatu perpaduan. Jadi marilah sama-sama kita lebih mendalami tentang tokoh-tokoh ini dan juga kita mengidolakan mereka. menghargai. Ya, menghargai dan mengidolakan daripada kita Jadi sebagai penutup, Jadi dah cakap. Aku cakap je Akhir kata. Okay, akhir kata, marilah kita sama-sama mendalami tokoh-tokoh ini supaya kita dapat menunjukkan rasa rasa menghargai. Okey. Menunjukkan penghargaan. Okay. Akhir kata, marilah sama-sama kita mendalami atau mengetahui tokoh-tokoh ini dengan lebih lanjut agar kita dapat menunjukkan rasa penghargaan itu kepada mereka. Jadi terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk Dan setia hingga akhir mendengar tentang apa yang kami kongsikan pada hari ini. Itu sahaja. Semoga apa yang anda dengar memberi manfaat dan kesedaran bahawa tokoh-tokoh ini sangat penting dalam negara. Jumpa lagi di forum seterusnya. Terima kasih.